Dah mula record, kita mulakan lah. Okey, saya serahkan kepada kumpulan satu, kepada ketua kumpulannya, Encik Rozairi sekarang. Silakan. Encik Roseri. Yeah. Dah keluar yo? Dah keluar dah, Okey, semua dah keluar. Dah keluar semua angguk kepala banyak kali. Mula ni. Bila lu? Okay, Assalamualaikum kepada cikgu dan kawan-kawan. Saya daripada kumpulan 1 akan membentangkan projek tahunan akhir kami iaitu sistem peringatan pengambilan ubat menggunakan Arduino Uno. Okay, ini adalah ahli kumpulan iaitu saya sebagai ketua kumpulan ialah Muhammad Rozairi bin Muhammad Rafi. Ahli kumpulan saya yang lain ialah Abang Muzakir bin Hamil dan Muhammad Adi Irfan bin Zamri. Ini adalah pengenalan bagi projek kami iaitu sistem peringatan pengambilan ubat. Okay. Seperti yang anda tahu bahawa tajuk kami adalah sistem peringatan pengambilan ubat. Oleh itu sudah pastilah fungsi dia adalah untuk memberi peringatan kepada penjaga di rumah penjagaan warga emas. Okay. Tercetusnya idea kami untuk menghasilkan produk ini adalah disebabkan masalah apabila bilangan pesakit di rumah jagaan warga emas ramai dan perlu diberikan ubat. Di mana hal ini penjaga tidak boleh mengingati masa untuk memberikan ubat kepada jumlah pesakit yang ramai, dan seperti yang tahu seorang pesakit itu tidak semestinya mempunyai satu sahaja penyakit dan seorang itu mungkin mempunyai pelbagai penyakit dan perlu memakan pelbagai ubat. Terusnya sistem yang kami hasilkan ini juga dapat menjimatkan masa penjaga di rumah jagaan warga emas, di mana apabila tiada sistem ini penjaga akan memerlukan masa untuk memberikan ubat, di mana dia harus melihat dahulu rekod atau jadual pemberian ubat setiap seorang pesakit, baru dia akan boleh bagi ubat kepada setiap pesakit. Tapi dengan menggunakan sistem ini, penjaga akan dapat notifikasi di telefon pintar dan terus boleh memberi ubat kepada setiap pesakit. Dan notifikasi yang diberikan adalah mengikut masa dan ubat yang ditetapkan. Okay, antara peralatan yang digunakan pada sistem peringatan pengambilan ubat ini adalah Arduino Mega 2560, di mana dia menjalankan arahan yang kami buat, dan seterusnya Wi-Fi modem ini adalah digunakan untuk menghantar isyarat kepada telefon pintar penjaga, dan penjaga boleh menentukan masa makan bagi setiap pesakit. Seterusnya paparan LCD yang memaparkan waktu dan LED. Terusnya penyataan masalah. Ini adalah masalah-masalah yang terhasil dan menyebabkan kami menghasilkan produk baru untuk masalah ni. Di antaranya adalah pesakit menipu dengan tidak makan ubat yang diberi. Ini adalah kerana penjaga mempunyai pesakit yang ramai untuk memberi ubat, dan dia akan cepat dan tidak akan menunggu setiap pesakit itu makan ubat yang diberi. Itu setelah penjaga pergi, pesakit akan menipu dan tidak makan ubat yang diberi. Dengan sistem ini, penjaga tidak perlu lagi risau masa bagi setiap pesakit kerana telah diberitahu pada telefon pintar, dan dia lebih efektif dan lebih peka kepada setiap pesakit untuk memberikan ubat. Terusnya pembaziran ubat kerana tidak makan. Ini berkait dengan masalah pertama tadi.
Terusnya pesakit yang ramai dan perlu diberikan ubat yang berlainan setiap seorang. Seperti yang saya kata tadi, setiap seorang pesakit tidak semestinya mempunyai satu ubat sahaja dan ada yang memerlukan makan ubat lebih daripada satu. Hal ini akan menyebabkan penjaga sering lupa dan sering salah memberi ubat kepada pesakit dan tidak mengikut jadual yang diberikan. Terusnya pesakit berumur mempunyai masalah daya ingatan yang lemah dan lupa. Akhir sekali, ubat yang terlalu banyak bagi seseorang pesakit perlu diingat oleh penjaga. Ini adalah masalah utama bagi produk yang kami ingin hasilkan ini, di mana ubat yang terlalu banyak bagi seorang pesakit perlu diingat oleh penjaga. Terusnya saya serahkan kepada Hadi Irfan. Okay. Bagi projek kami iaitu sistem peringatan pengambilan ubat menggunakan Arduino dan Wi-Fi ini mempunyai dua objektif utama, iaitu yang pertama untuk membangunkan sistem peringatan pengambilan ubat dengan menggunakan Arduino dan Wi-Fi. Dan objektif yang kedua ialah menguji kefungsian sistem peringatan. Seterusnya ialah skop bagi projek kami, iaitu bagi para pesakit yang berada di rumah jagaan warga emas yang kita tahu memang skop ni kita sasarkan pada rumah jagaan warga emas kerana di situ memang ramai warga emas yang mempunyai masalah macam-macam penyakit. Baik. Seterusnya kami gunakan kaedah kajian AD untuk menghasilkan projek kami kali ini. Bagi yang pertama, analisis, iaitu membuat analisis tentang kemudahan yang digunakan untuk sistem kami yang akan memudahkan penjaga di rumah jagaan warga emas. Yang kedua, design, reka bentuk. Kami menjelaskan tentang kefungsian sistem peringatan ini dengan menggunakan semua elemen dan teknologi yang tertentu dan telah kami pilih bagi memastikan sistem ini berfungsi mengikut kehendak kami. Seterusnya, development, iaitu pembangunan. Kami membangunkan sistem yang sebenar dengan menggunakan semua elemen dan teknologi yang dipilih bagi memastikan sistem berfungsi mengikut kehendak kami. Yang keempat, implementation, iaitu proses pelaksanaan. Kami mengenal pasti sebarang kelemahan yang terdapat pada sistem semasa pembangunan dan menambah baik sistem pembangunan tersebut mengikut kehendak kami. Dan yang terakhir, evaluation, iaitu penilaian. Kami menilai projek yang kami lakukan ini setelah disiapkan agar fungsian projek dapat dipenuhi dan mengikut kehendak kami. Kerana kami tidak mahu sebarang masalah pada projek kami dan penilaian ini amat penting bagi menentukan berhasilan projek kami. Seterusnya saya serahkan kepada Zaki. Slide. Okey. Ini kepentingan dan kelebihan. Penjaga dapat diingatkan melalui notifikasi pada telefon pintar apabila tiba waktu pengambilan ubat. Macam pengguna tu dia dah setkan masa untuk satu masa yang untuk pesakit ambil ubat. Bila dah sampai waktunya dia akan memberi notifikasi. Ibarat macam alarm lah. Penjaga perlu menetapkan masa dan ubat untuk pesakit dengan menggunakan aplikasi. Produk ini menggunakan Arduino Mega 2560 digunakan mengawal keseluruhan sistem. Perbandingan kajian. Sebelum membuat kotak ubat ni, kami buat perbandingan dengan kotak ubat biasa dengan MacQ Pillbox. Kotak ubat biasa kelebihannya ringan, mudah alih, kos rendah, tidak menggunakan tenaga elektrik. Dia punya kekurangan, item dalam bekas akan bercampur. Macam contoh kalau kita goncang-goncang sikit kan, ubat-ubat dia akan tercampur. Dia takkan dalam satu kotak tu. Dia akan mixnya. Bekas ubat sering terbuka mengakibatkan ubat jatuh.
Ubat kalau ubat biasa ni dia low quality lah. Dia macam kalau dah goncang-goncang sikit dia akan terbuka dia punya penutup. So ubat dia akan jatuh keluar. McQ pill box dispenser. Kelebihan dia mempunyai LED untuk memberi notifikasi. Pengera berbunyi setiap 25 minit sehingga ubat diambil. Dia menggunakan sistem timer. Peringatan perubatan abad 21. Kekurangannya ialah kedipan lampu yang terlalu terang menyilaukan mata. LED berkelip sekali sahaja. Kalau masa dah tetap macam pukul 9, dia berkelip hanya sekali je, pukul 9 je. Jarak penggunaan yang terhad. Perbandingan kotak sistem peringatan pengambilan ubat, iaitu produk kami untuk kami menghasilkan. Notifikasi dihantar pada telefon pintar. Jangkaan penggunaan tidak terhad, makluman dipapar pada LCD. Kekurangannya ialah sambungan internet, kos yang tinggi, tidak mudah alih. Benda ni dia tak boleh bawa ke mana-mana lah. Benda ni dia menggunakan power supply, so dia tidak boleh mudah alih. Maknanya boleh guna dekat letak dekat ward lah, ward yang pesakit ada duduk dalam ward. Macam ward rumah sakit. Ya. Dia lebih ditujukan kepada penjaga penggunaan dia. Okay. Bukan mobile punya macam kotak biasa tu lah yang macam ada kat dunia boleh tu. Kotak ubat biasa ataupun first aid tu yang macam di bengkel ada, bukan macam tu kan. Okay. Apa tak dengar? Tak apa, teruskan. Next. Tadi. Okay, saya ada soalan. Belum mentang lagi saya ada soalan. Proses tu daripada mula, cadangan projek, urusan dari penyelia. Kalau ya, okey betul. Pembelian komponen, pemasangan, pengujian troubleshoot. Kalau ya, teruskan analisa projek. Kalau tidak, dia pergi kedua. Kenapa dua-dua tu? Apa dia? Adakah proses itu berlaku dua-dua sekali? Kalau pengujian troubleshoot tu gagal, dia pergi kena beli komponen lain? Mungkin suatu troubleshoot tu mungkin dikesan ada komponen yang terbakar dan memerlukan kami untuk membelikan komponen itu kembali. Oh, kita jangkakan ada komponen yang rosak lah. Okey, terima kasih. Teruskan. Ni kamu kan? Ini adalah catatan bagi kumpulan kami untuk melaksanakan produk ataupun projek ini. Okey. Kerana cadangan projek kami melaksanakan pada 2 dan yang kami rancang hanya pada 2 dan minggu ketiga Januari, melengkapkan kertas cadangan pada minggu ke-4 Januari dan minggu pertama Februari. Penulisan bab 1 dan bab 2 adalah minggu ke-2 dan ke-3 Februari, minggu ke-4 dan ke-1 Mac. Okey, penulisan bab 3 ni memerlukan masa yang lama kerana dalam penulisan bab 3 ini kami bermulanya proses pembuatan projek, iaitu dan penyiapan projek bagi 30% mana kami akan menggunakan dengan melaksanakan lakaran, pembinaan kosmetik dan sebagainya. Dan pengutangan kertas cadangan ialah pada minggu ke-2 dan ke-4 bulan Mei. Zakir dengan Adi kalau tak cakap tutup mic boleh tak? Saya rasa macam dengung lah bunyi. Adi pun boleh tutup dulu. Kalau nak cakap baru ni. Siapa-siapa yang baru masuk, offkan mic. Dengung. Okay, Zairi, jalan. Tapi saya ada teguran sikit dekat catatan ni, boleh saya tegur kenapa yang kita dah tanda pada bahagian dirancang je, yang sebenar tu tak jadi je?
Dah. cadangan projek tu dah jadi. Maknanya apa yang kita rancang dah tercapai ikut perancangan kita. Dia cuma berlaku ada sedikit pada minggu Mac 2020 PKP mula kan. Ha. Jadi So dia Mac 2020 tak sama dengan yang dirancang lah bila masuk bulan ketiga tu. ya betul. So minggu ketiga ni kita mula PKP cuti sekolah lah. Cuti sekolah minggu berapa? Cuti 13 tu, mula PKP 18. Minggu ketiga lah. Itu kan. Minggu ketiga betul. So minggu ketiga ni mungkin lari sikit lah. Penulisan bab 3 ni mungkin lewat sikit lah. Awak alihkan 3 petak je. 3 petak cadangan saya bermula minggu kedua, ketiga, Maknanya dekat yang sebenar nanti je lah. Lajak kan? Ya, nanti awak kena tandakan yang sebenar ni warna lain lah. Bukan warna merah. Pakai warna merah. Untuk cadangan projek, clear bagi saya. Melengkapkan kertas cadangan pun clear mengikut perancangan. Awak boleh ikut je dengan perancangan sama. Tulisan bab 1 pun sama. Tulisan bab 2 pun sama. Dia problem pada tulisan bab 3. Sebab buat proses pembuatan. Ya, awak tandakan mungkin minggu kedua awak mula bulan Mac, dia dah okey. Minggu kedua okey, awak tanda merah. Boleh tanda sekarang tak? Jadi boleh tanda sekarang? Boleh letak colour sekarang. Oh, adik Zairi je. Saya pelik juga, orang lain suka tutup mic tu. Okay, awak boleh tanda tak sekarang dia punya tu? Warna lain, jangan warna sama. Ya. Bagi warna merah. Dia ada perbezaan sikit. Yang lain semua tengok ini yang berlaku esok orang nak present. Okey. Untuk perkara kedua melengkapkan kertas cadangan maksudnya ikut sama dengan perancangan merah tu. Satu hari 2 kumpulan je. Okey, merah. Okey. Yang ini petak hilang. Tak apa, nanti awak tinggalkan dulu. Nanti awak tanda Ada petak tak? Ada lah. Oh, Dia dah hilap. Nanti awak betulkan. Okey, tak apa. Pergi ke bab 3. Bab 2 tu nanti awak betulkan. Dia sama kan? Dia ikut. Okey. Penulisan bab 2 pun ikut. Bab 2 sebenar tu ikut. Okey. Dia ikut. Okey, bab 2 dia ikut. Okey, bab 3 ni yang problem. Minggu kedua awak ikut, tak silap saya. Minggu kedua, tandakan minggu kedua saja. Bukan 2, satu petak. Okey, satu petak. Okey, merah. Okey, merah dah. Dan pergi ke minggu kedua, awak proses awak minggu pertama April hingga ke 2 minggu tu problem tu. tarik buat kotak lain ke ataupun tarik sampai ambil kotak tu, ambil kotak yang pertama awak dah tanda, kedua, ketiga, keempat. Minggu pertama April. Petak yang itu je kat bawah ni. So awak ada 2 minggu awak tak buat lah. Bagi saya lah PKP tu. Bukan tak buat lah, kita mula lewat lah kononnya kan. Okey, boleh tanda kat situ, tak apa, dia lari. Okey, boleh situ boleh. Okey. So dekat bawah ni pun penyiapan projek dah tentu lari lah. Yang ni pun dah lari. So tak bagi saya, awak dah siap berapa persen? baru sampai Lita bekalan kuasa. Minggu ketiga
minggu ketiga je. Tanda petak minggu ketiga saja. Ni normal lah. Dia bukan kita nak tunjuk kelemahan kita tak buat kerja, tapi ini realiti dia. Awak tandakan minggu ketiga saja pada April. Minggu ketiga saja, satu petak saja. Sebab kekangan PKP. Kita boleh, nanti kita akan nyatakan lah. Ni ada antara kekangan. Okey, presentation tu tak payah. Hari ni kita dah buat. Hujung April, minggu keempat kita awal kan. Okey, settle. Okey dah. Pembentangan kertas cadangan tu Macam mana? yang ni, pembentangan kertas cadangan. Itu biarkan dulu. Biarkan. Okey. Okey, ini kumpulan lain boleh tengok contoh macam ni. Kita tak boleh, apa bezanya, apa yang kita rancang akan jadi apa yang macam kita rancang. Betul tak? Okey. So ini dia punya hakikat pelaksanaan kita yang betul. Okey, next slide. Okey, ini proses pembuatan. Okey, ini adalah proses pembuatan bagi lita bekalan kuasa. Yang pertama ialah kami perlu menghasilkan lita skematik, di mana lita skematik ni adalah penting bagi setiap projek yang ingin dihasilkan. Okey. Lita skematik ni ada tujuan untuk menghasilkan sambungan yang betul apabila membuat proses penyambungan pada papan lita, dan ini akan menjadi rujukan sewaktu melakukan proses pengujian lita tersebut. Terusnya kami menghasilkan lita PCB, di mana lita PCB ini adalah lita yang digunakan untuk dicetak pada papan lita, dan lita ini haruslah betul dan kemas dan berfungsi dengan betul. Dan akhir sekali adalah lita 3D. Lita 3D ini akan membantu dan memudahkan kerja kami untuk menggambarkan lita yang akan dihasilkan kemas dan kompleks agar menjadi lebih teratur. Seterusnya silakan projek Zakir. On Zaki, on mic tu. Maaf. Ini dia lakaran projek kotak ubat kami. Kami gunakan 5 kotak ubat. 5 kotak. Yang 4 kotak itu untuk 4 kotak ubat. 1 kotak untuk letakkan lita kawalan, lita bekalan kuasa dengan lita Arduino. Dan di atas kotak tersebut terdapat LED yang warna merah. Dia berfungsi sebagai memberi notifikasi apabila masa yang telah ditetapkan telah sampai, lepas tu dekat kotak bekalan kuasa tu dia ada LCD yang memaparkan masa untuk pengambilan ubat. Okay. Next. Kesimpulan, setiap permasalahan yang didapati dalam kehidupan seharian perlu ditambah baik. Penggunaan teknologi yang sesuai berdasarkan keperluan amat diperlukan bagi memudahkan tugas seharian. Sistem yang dibangunkan melewati keperluan pengguna dan dapat meringankan beban seseorang. Sistem yang dibangunkan mencapai objektif utama projek yang dilaksanakan. Seterusnya, sistem dapat berfungsi dengan sepenuhnya dan mencapai matlamat membangunkan sistem. Kami berharap sistem ini dapat diterima oleh pengguna di rumah sakit ataupun job. Sekian, terima kasih. Rozairi, boleh tak tunjuk tajuk daripada page pertama, tajuk PDA. Sistem peringatan, adakah awak dapat idea penghasilan projek ni berdasarkan produk yang sedia ada yang awak dah bandingkan tadi ataupun bagaimana?
Kami dapati kat rumah jagaan warga emas di sekitar kawasan Kuala Lumpur Nasional Iskandar ini mempunyai ramai pesakit dan penjaga di dalam rumah tersebut tak begitu ramai yang Menguruskan macam mana cakap jumlah pesakit lagi ramai daripada penjaga. Jadi kami dapati itu mungkin dapat memberi masalah pada penjaga untuk memberikan ubat kepada sakit yang ramai. Dan mereka pula bukannya mempunyai satu atau dua jenis penyakit. Mungkin seorang sakit mempunyai lebih daripada dua penyakit dan mempunyai ubat yang banyak untuk diberi dalam satu-satu masa. Okey, tak apa. Jadi dengan adanya projek ni kami rasa dapat membantu penjaga di rumah warga emas. Okey. Isu yang sekarang kita kena ubah sedikit tajuk. Saya nak awak tambah perkataan pembangunan sistem. Kita perlu ada kata nama dalam perhatian tajuk. Saya nak awak ubah, cuba tambah sekarang dekat sini Zairi. Pembangunan sistem peringatan pengambilan ubat pembangunan. Bukan penambahbaikan sebab awak bukan buat kotak kan, awak buat sistem peringatan, betul tak? Bukan sebab tu kena faham. Kalau orang tengok dia kata awak ni buat bekas ubat, sebenarnya tak. Awak buat sistem untuk peringatan kepada penjaga. So itu kalau awak buat kotak ubat, itu dah jadi penambahbaikan. Tapi yang ini awak buat pembangunan. Okey, settle. Dan saya nak tegur satu benda kecil tapi dia bagi bermakna juga logo Kementerian Pendidikan tu salah tu. Patut Jatah Negara kan, logo baru kan. Nanti betulkan balik ya. Sebab dah betul, sila post semula di dalam Google Classroom. Okey? Boleh? Okey. Okey. So kumpulan ini terima kasih. Malam ni kumpulan 1 dah jaya membentangkan. Alhamdulillah saya ucapkan selamat maju jaya lah, untuk menghadapi PKA 2 insyaAllah STEM depan. Kita doakanlah tak ada PKP sampai hujung tahun kan. Kalau sampai hujung tahun habis kita. Okey. Ada soalan daripada yang lain-lain, sila panggil nama saya sekarang. Soalan daripada kawan-kawan ni. Siapa yang tak hadir ni? Ada 2 orang yang tak hadir, tak silap saya 2 orang. Okey, kita ada apa? Kita ada kat sini ada teks. Zairi tolong baca teks lah. Saya dah masukkan kat situ. Okey, Nakwib tak ada. Okey. Apa yang tak ada? Fat tak ada daftar. Oh, yang tak hadir tu tak ada daftar. Okey. Tahu faham. Siti Amira tak ada daftar. Oh, ada 2 orang yang tak ada daftar. Okey, tak apa. Nanti rakaman ni kita akan masuk dalam group. Dan saya akan masukkan dalam group sekolah juga. Okey. Rozairi, saya minta boleh tak awak keluarkan proposal? Okey, sekejap. Keluarkan. Sementara Rozairi keluarkan proposal, yang lain senyap-senyap. Saya nak tengok mewakili kumpulan awak. Proposal yang telah di-upload dalam Google Classroom. Kumpulan lain pun nanti besok standby proposal lah. Proposal tu ambil yang ketua kumpulan sahaja sebab dia yang akan bentang
dia akan pegang laptop sebab proposal markah dia 60%. So bukti saja nak tunjuk kat sini. So kita tengok, sebenarnya saya boleh tengok dekat Google Classroom. Tapi bukti di sini pun perlu ada di dalam Google Meet. Okey. Terima kasih kumpulan 1. Baik, ini adalah dia punya peta cadangan. Awak baca, awak boleh sebentar lalu turunkan. Okey, kita dah ada kertas ni. Yang ini yang markah paling tinggi. Okey. Pengiralannya macam dalam penulisan bab 1 kan? Okey. Next, turun lagi. Saya nak awak tunjuk ke? Saya akan baca dalam tu. So rujuk lapiran tu, lapirannya ada sekali tak? Ada. Okey, turun. Okey, turun. Okey, turun. Okey. Baik. Kata Jan tak ada dalam. Ada tu. Okey, turun. Ya. Saya lambat sikit. Slow lah, slow. Okey. Cuma masa sebenar tu nanti saya masukkan. Ya, ya. So Dan ini proposal masa ni pun rancang. Ini masa kita rancang. Masa bila kita nak bentang tajuk. Tak apa. Ini tak apa, betul. Tapi bila kita bentangkan yang tadi, patutnya kita dah ada progress ni dah berjalan. So kita kena tandakan lah. Itu kumpulan lain, semua kumpulan lain boleh ambil, orang kata ambil iktibar lah daripada kumpulan 1. Okey. Okey, itu saja. Kumpulan 1 dah selesai dah. Okey, terima kasih kumpulan 1. Alhamdulillah selesai. Kumpulan 1 membentangkan projek TA1 mereka. Alhamdulillah.